Selamat pagi, apa khabar Malaysia? Senyum hari ini, hari 28 Februari 2023 dan esok 29 dengan 30 nanti akan ada pemberian petrol percuma di seluruh negara. Tapi jangan percaya, itu antara perkara yang perlu anda fokus bila menerima apa sahaja informasi daripada sesiapa sahaja. Tahun ini tak ada 29 dan 30 Februari. So jangan tertipu dan pastikan anda baca tu, kalau baca apa yang dikongsikan melalui media sosial ataupun WhatsApp dan sebagainya, baca betul-betul awal sampai hujung, semak fakta anda, jangan terus percaya. Ini antara cara mudah untuk kita pastikan diri kita tidak tertipu dengan apa sahaja yang orang ingin tipu kita dan sebagainya. Betul, sekarang macam memang dah tular lah dekat WhatsApp tu kan, macam 29 bulan dapat tiket bercuma ke, macam 29 bulan kita duduk sibuk tengok lah tahun ni mana ada 29 hari bulan, dua tak ada. Kita harapkan agar usaha ataupun segala pelancaran anda pada hari ini akan berjalan seperti biasa. Hari ini seperti biasa kita nak terus saksikan apa yang menarik di dalam portal bernama.com. Pertama sekali pastinya berkaitan tentang belanjawan 2023 khususnya bagi golongan sektor pertanian. Ini daripada MADA sendiri. MADA mengatakan bahawasanya belanjawan 2023 merupakan satu bukti kerajaan peduli kepada sektor pertanian apabila bantuan RM200 kepada pesawah diberikan sebagai salah satu inisiatif diberikan kepada pemain daripada industri pesawat ini, dan juga subsidi turut diberikan kepada mereka bagi tujuan untuk meningkatkan lagi usaha produktiviti mereka dalam aspek pengeluaran padi di negara kita. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda ataupun MADA, iaitu sebuah bahagian yang mengerotai agensi yang berkaitan tentang pengurusan pesawat-pesawat di kawasan jelapang padi, menyatakan perkara ini dalam kenyataan mereka semalam dan melihat ia merupakan salah satu belanjawan yang menjadikan negara ini lebih kompetitif dalam pengeluaran makanan dan memperkasa sektor pertanian sebagai antara jentera pertumbuhan ekonomi negara. Sedikit ringkas kalau kita tengok dalam belanjawan 2023, apa yang mereka perolehi adalah sejumlah RM228 juta diberikan kepada lebih kurang 240,000 pesawah dalam usaha untuk membangunkan lagi produktiviti dan juga membantu mereka inilah antara golongan-golongan yang perlu dibantu, dan ianya telah pun dinyatakan sendiri melalui belanjawan 2023. Betul, dan ini sedikit maklumat daripada kajian Geologi Amerika Syarikat atau USGS, di mana semalam mereka menerima satu perkabaran di mana gempa bumi berukuran 5.6 pada skala Richter menggegarkan Fiji pada waktu 6.40 waktu tempatan pada semalam. Dan kalau kita lihat pusat gempa ataupun epicenter ini adalah agak dalam 548.13 km dan ditentukan pada 20.53 darjah selatan dan 178.36 darjah barat. Dan setakat ini tiada apa-apa amaran lain yang disertakan dengan amaran gempa bumi ini. Baik, kita nak cerita tentang sukan sikit. Pastinya anda ingat Pocket Rocketman kita, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, baru-baru ini baru sahaja menjalankan pembedahan jantung di Australia, dan kali ini beliau dengan semangat baru telah masuk pertandingan, namun kalah sikit je dengan jago juara sebenarnya yang telah pun memenangi pertandingan itu secara berturut-turut, iaitu Harry Leverson dari Belanda, juara dunia 2022 dan pemegang emas sukan Olimpik Tokyo 2022. Dan apa yang menarik, ini adalah satu tanda positif walaupun baru saja menjalani pembedahan. Kekalahan yang tipis itu jangan kita pandang enteng lah. Saya kira dia macam bukan kalah lah, sebab macam masih lagi boleh menaik podium. Betul. Tapi biasa sikit saja. Tak sampai setahun menjadi pembedahan jantung terbuka di Australia sebelum ini, dan kita doakan agar The Pocket Rocketman negara kita akan mencapai misi sasaran beliau nak menyumbangkan emas pertama di Sukan Olimpik Paris 2024. Kita harapkan semuanya dipermudahkan. Saya tengok klip video tersebut, saya sempat sini dalam jam malam, waktu malam, sebab itu berlangsung di Indonesia. Bila kita tengok tu macam, betul ke lepas buat pembedahan ni? Pembedahan jantung tau. Dia bukan pembedahan biasa. Jantung melibatkan tentang pernafasan, melibatkan banyak perkara kan. So, tapi beliau memang semangat luar biasa. Memang layaklah digelar sebagai The Pocket Rocketman. Itu antara sebagai daripada berita-berita yang kami kongsikan melalui portal bernama.com. Lepas ini kita akan saksikan pula apakah yang berlaku di luar, iaitu tentang cuaca, dan terusnya bersama dengan rakan tugas dari Berita. Jom saksikan.
salam hormat dan salam Malaysia. Madani bersama saya Vinsla Santiran dari Bilik Berita. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Wanita warga Emas kehilangan kedua-dua belah kaki selepas digilis truk angkat susun forklift dalam kejadian di Kompleks Max Cargo Bayan Lepas, Pulau Pinang. Dalam kejadian itu, mangsa Jami Sharif 75 tahun dihantar ke Hospital Pulau Pinang bagi mendapatkan rawatan lanjut. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Daerah Barat Daya, Lieutenant PA Nur Azizan Zakaria berkata, pihaknya menerima panggilan pada 12.16 tengah hari. Mengulas lanjut, Nur Azizan berkata, ketika diberi rawatan, mangsa masih berada dalam keadaan sedar. Terdahulu, video kejadian itu turut tular di media sosial dan mendapat perhatian warganet. Video berdurasi 15 saat itu memaparkan mangsa yang sedang berjalan di kawasan kargo itu dilanggar trek angkat susun. Difahamkan mangsa bekerja sebagai pekerja di bahagian pembersihan di kawasan itu tinggal di Sungai Burung, balik Pulau Pinang. Pihak berkepentingan dalam sektor peladangan dan komoditi digesa mewujudkan hubungan dan kerjasama lebih baik dari segi penyelidikan dan pembangunan R&D untuk meningkatkan kualiti hasil dan produk seiring dengan standard pasaran antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata, inisiatif itu memerlukan penglibatan semua pihak berkepentingan untuk menambah kualiti aktiviti hiliran yang akan meningkatkan hasil dalam jangka panjang. To stabilize the price, because as you know, price in particular rubber is always volatile, of course. So, and this is always the big challenge for the smallholders. So, what I intend to do is to interact with the companies, big companies, the association, and also the smallholders. Selain menumpukan kepada penambahbaikan dalam segmen R&D, beliau berkata kementerian turut memfokuskan kepada pensijilan mampan seperti skim pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO yang diharap diiktiraf oleh dunia, terutamanya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Kesatuan Eropah EU. And once it is recognized, hopefully the whole world will recognize it. Then we can address the negative campaign against our products, in particular palm oil. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan menzahirkan penghargaan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob atas jasanya sebagai Naib Presiden UMNO. Beliau berkata demikian susulan keputusan Datuk Seri Ismail Sabri untuk tidak mempertahankan jawatan Naib Presiden pada pemilihan UMNO yang dijadualkan Mac ini. Menurut Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Seri Ismail telah membuat keputusan yang besar dan sampai masanya menamatkan perjuangan politiknya setelah mencapai puncak dengan menjadi Perdana Menteri. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri yang juga Perdana Menteri ke-9 mengesahkan tidak akan mempertahankan jawatan Naib Presiden UMNO yang disandangnya sejak 2018. Beliau merupakan antara 3 penyandang jawatan itu selain bekas Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Makzir Khalid dan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pemilihan Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri Parti itu akan diadakan pada 11 Mac, manakala bagi jawatan kuasa UMNO bahagian jawatan Naib Presiden serta Ahli Majlis Tertinggi pula pada 18 Mac. Sekian dari Bilik Berita. Dengan itu, salam Malaysia Madani dan salam hormat. Kita masih lagi
bicarakan soal belanjawan 2023 Malaysia Madani yang menjadi tumpuan, dan antara yang menjadi fokus utama bila kita bercakap soal belanjawan ni soal isu hartanah, soal perumahan yang merupakan, saya kira macam orang muda dia nak tahulah juga kan apa inisiatif akan diberikan kepada kita dan bagaimana ia memberikan satu impak secara langsung kepada industri hartanah, kerana saban tahun hartanah ni dia punya value kan macam makin meningkat kan. Macam kita nak tengok macam mana keadaan situasi yang kerajaan nak mengawal situasi perkara ini, dan kita akan bersama dengan individu yang saya rasa lebih bernaslah beliau untuk bercakap tentang perkara ini. Betul, dengan itu kita bersama dengan surveyor teknologis Dr. Siti Hafsah Zulkarnain, pensyarakanan daripada UiTM Shah Alam, untuk bersama-sama membincangkan tentang impak kepada sektor hartanah. Baik, Doktor, kalau kita nak mulakan topik kita pada hari ini, kita mungkin boleh berdasarkan belanjawan 2023 itu nanti secara umumnya apa yang diperkatakan dalam sektor hartanah. Okey, terima kasih saya ucapkan atas jemputan Bernama TV pada saya hari ini. Sebenarnya kalau kita lihat kepada belanjawan 2023 dengan tema Malaysia Madani itu, maksud Madani itu sendiri membawa maksud makmur, kemudian aman makmur, mampan, kemudian daya cipta, kemudian amanah, nilai hormat dan juga ihsan. Itu sendiri yang digarap oleh kerajaan pada waktu ini dengan 3 teras utama dan 12 ikhtiar inisiatif. Dan ini merangkumi pelbagai aspek dan tidak ketinggalan tadi sektor hartanah. Jadi sebenarnya kalau dilihat sektor harta tanah pada hari ini adalah dalam fasa pemulihan. Kalau kita lihat selepas pandemik COVID-19, bukan sahaja yang terjadi di Malaysia tapi di seluruh dunia. Impaknya dapat dirasai terutama dalam sektor hartanah. Jadi saya yakin dengan adanya belanjawan pada kali ini, pihak kerajaan mendengar keluh kesah rakyat dengan pemilikan rumah mampu milik, dengan isu-isu kita hilang pekerjaan, tidak mampu untuk membayar rumah. Jadi saya rasakan dengan adanya belanjawan pada kali ini sedikit sebanyak akan dapat membantu menyemarakkan lagi ekonomi negara dan terutamanya supaya aktifkan lagi sektor harta tanah di Malaysia pada masa ini. Baik, bercakap soal isu harta tanah khususnya berkaitan isu perumahan, dia cukup dekat antara satu sama lain. Saya nak meninjau tentang beberapa perkara yang digunakan ataupun kaedah alternatif yang digunakan. Yang benarnya saya melihat ada satu program dikenali sebagai program program berkaitan tentang perumahan rakyat dan program perumahan rakyat disewa yang telah pun dirangka dalam belanjawan kali ini. Saya bertanya, kaedah penyewaan yang digunakan oleh kerajaan ini, adakah merupakan salah satu inisiatif yang baik untuk dimulakan khususnya di kawasan bandar kepada anak-anak muda yang barangkali baru nak memulakan pekerjaan, dan saya kira soal perumahan ni, menyewa rumah adalah satu perkara yang mesti perlu bagi mereka. Betul. Sebenarnya kalau kita tengok isu perumahan ini bukan sahaja pada golongan B40 tapi juga M40 juga merasakan dampak kesan daripada pemilikan rumah. Jadi dengan inisiatif belanjawan yang ada pada hari ini yang kerajaan telah bentangkan baru-baru ini, sebenarnya kerajaan telah memberikan peruntukan terutamanya kepada program perumahan rakyat sebagaimana yang saudara bagi tahu tadi, itu sebanyak 389.5 juta, termasuklah dengan perumahan rakyat disewa tadi. Dan tidak ketinggalan juga kerajaan telah memperuntukkan lebih kurang dalam 358 juta ini untuk rumah mesra rakyat, yang mana syarikat perumahan negara berfungsi untuk menjadi ejen pelaksana kepada projek-projek ini. Okay, sebagaimana yang saudara nyatakan tadi, rumah yang boleh disewa. Jadi memandangkan kadar rumah pada masa ini yang terlalu tinggi. Betul. Dan jika kita nak memiliki hartanah pun kemampuannya mungkin tidak ditakat itu. Sebab dengan keupayaan kita, walaupun katakan kerajaan memberikan rumah mampu milik dengan bayar 42,000 pun nilainya, tapi installment setiap bulan itu menyebabkan mereka terpaksa menyediakan dana untuk wang pendahuluan, untuk kalau nak masuk rumah kena buat renovation, kena buat persediaan selepas masuk rumah. Jadi mungkin alternatif rumah perumahan rakyat disewa ini mungkin dijangka dapat membantu terutama generasi muda untuk menyewa rumah dan akhirnya boleh memiliki rumah mereka sendiri bagi mengatasi masalah kadar sara hidup yang tinggi pada masa ini, dan kita juga berdepan dengan inflasi. Okey, Doktor, kalau kita melihat tentang apa yang dikatakan oleh kerajaan tadi, tapi kita nak tahu juga impak perkara tadi kepada kerajaan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Adakah ia sesuatu yang memang lestari, perlu dipanjangkan hingga 20-30 tahun ataupun bagaimana? Apakah langkah seterusnya?
Okey, sebenarnya kalau kita nak melihat rumah mampu milik ini, sebenarnya dia tidak akan habis. Isu ini berterusan daripada belanjawan yang lepas sehingga sekarang belanjawan 2023 kita masih lagi berdepan dengan masalah pemilikan rumah. Melalui Dasar Perumahan Negara juga sebenarnya kerajaan menginginkan supaya rakyat Malaysia ini mempunyai kualiti hidup yang baik dan dalam masa yang sama setiap rakyat kalau boleh mereka mempunyai rumah mereka sendiri. Sebab itu kerajaan memperkenalkan pemilikan rumah pertama. Itu yang inisiatif diberikan. Dan kadang-kadang ada golongan belia yang tidak mampu tadi dan melalui bajet ini juga kerajaan telah memperkenalkan syarikat jaminan pinjaman perumahan. Okey, melalui ini sebenarnya kadang-kadang belia nak beli rumah tapi mungkin mereka tak ada slip gaji. Kan kalau yang pegawai kerajaan mungkin okey, slip gajinya cantik, jaminan pekerjaannya bagus, tapi kepada pekerja contoh dia adalah pemandu Grab, kemudian kerja freelance, ya betul, freelance. Lepas tu kadang-kadang ada juga yang mungkin peniaga-peniaga kecil bekerja pasar malam. Mereka adalah rakyat yang sepatutnya kita kena cater juga dari segi pemilikan rumah. Jadi ini sebenarnya inisiatif yang kerajaan nak ambil ini sebenarnya boleh kita fokuskan kepada golongan tadi dengan memberikan pembiayaan jaminan tadilah. Jadi ini boleh kepada rumah-rumah baru atau rumah yang sedia ada atau kita panggil sebagai pasaran subsale ataupun rumah lelong. Dan ini diberi sehingga 400,000 pembiayaannya. Dan ini peruntukan telah naik daripada dulu belanjawan pada tahun 2022 nilainya hanya 2 bilion diperuntukkan dan kali ini telah meningkat kepada 5 bilion untuk memberi peluang kepada generasi yang tadi ada kesukaran untuk mendapatkan rumah. Okey, bercakap soal pemilikan rumah ini, satu persoalan besar saya terfikir dan juga melihat kepada situasi yang boleh memerangkap keadaan seorang individu. Memiliki suatu rumah adakah keperluan dan mesti dilakukan oleh golongan muda? Okey, sebenarnya ini bergantung kepada keuangan. Kadang-kadang kita nak kata orang ini kena ada rumah, kenapa kena sewa, kenapa kena beli, tanya balik dan lihat balik pendapatan. Sebab untuk memiliki rumah, komitmen setiap bulan itu, dia kalau kita tahu produk hartanah itu atau property itu sifatnya adalah elastik. Maksudnya dia anjal. Maksudnya sikit je harga rumah naik akan memberikan dampak atau kesan kepada penurunan permintaan. Jadi rakyat sekarang lebih berhati-hati. Beli rumah bukan macam kita beli gula. Contoh katakan gaji saya RM5,000 sebulan, kita beli gula kita cuma spend RM200. RM110, RM5, RM2. Tapi beli rumah RM500,000, RM200,000, RM45,000 dan itu boleh menjadikan lebih kurang 30% hingga 50% daripada gaji mereka setiap bulan. Jadi dalam keadaan sekarang kadang-kadang mereka berfikir dan satu lagi sentimen sekarang mereka kata OPR semakin naik. Betul. Itu pun mereka rasa mampukah nak beli? Nanti kalau semakin naik lagi macam mana? Sebab itu melibatkan ansuran bulanan. Ansuran bulanan itu akan meningkat sekiranya OPR terus meningkat. Itu lagi satu pertimbangan yang perlu diambil. Jadi sebab itu kadang-kadang golongan belia mereka bukan tak nak beli rumah tapi mungkin mereka belum yakin dengan kedudukan keuangan sekarang dengan keadaan inflasi, keadaan jaminan kerja yang mungkin tidak pasti dan mungkin dengan keadaan sentimen pasaran tadi terhadap OPR. Baik, Doktor, berdasarkan belanjawan yang telah dibentangkan, apa mungkin penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk memudahkan pemilikan, atau mengawal harga hartanah di Malaysia dan sebagainya? Okey, kalau kita lihat sebenarnya apa yang kerajaan peruntukkan kepada hartanah bukan sahaja bersifat kepada hartanah semata-mata. Ada juga belanjawan daripada sektor lain tapi memberi impak kepada sektor hartanah. Contoh, kerajaan baru-baru ini juga mengumumkan kadar penurunan cukai pendapatan kepada 2% bagi pendapatan tahunan bernilai 100,000 ke bawah. Jadi ini sebenarnya satu pendekatan yang baik. Jadi tadi kalau katakan tadi golongan muda mungkin pendapatan dia tidaklah sampai 100,000, 2% itu jika kita multiplykan per tahun itu boleh memberikan perbezaan lebih kurang dalam RM1,300 setahun. Jadi mungkin dengan adanya penurunan kadar cukai pendapatan ini mungkin sebagai salah satu langkah
yang mana mereka boleh berfikir kembali kalau nak membeli rumah, kalau rumah murah mungkin ansurannya berapa, ada sikit barrier di situ untuk mereka boleh top up. Dan lagi satu, sebenarnya belanjawan ini juga kita lebih kepada fokus untuk pemulihan ekonomi negara. Macam mana pun sebenarnya itu adalah fokus kerajaan. Kita buat pun banyak construction, kalau kita punya ekonomi tidak berkembang, pendapatan tidak meningkat, tidak akan ada demand and supply, itu tidak akan sesuai, dia akan mismatch. Jadi sebenarnya ada banyak projek infrastruktur yang dilaksanakan oleh kerajaan, terutamanya menaik taraf lapangan terbang Pulau Pinang, naik taraf lapangan terbang Subang. Itu sebenarnya memberi kesan yang positif kepada sektor hartanah. Dalam masa yang sama, dengan peningkatan taraf lapangan terbang tadi boleh memberikan impak kepada sektor hartanah, sama ada dari aspek pelancongan, komersial dan juga perumahan. Dan dia memberikan peluang pekerjaan baru. Itu yang sebenarnya rakyat mahu, peluang pekerjaan baru. Dan kalau kita lihat pula ke sektor Sabah dan Sarawak, kadang-kadang kita hanya fokus pada Semenanjung, Sabah dan Sarawak juga kerajaan telah memperuntukkan juga lebuh raya baru, Pen Borneo, yang mana kalau kita sedar atau tidak, kerajaan Indonesia telah memindahkan pentadbiran mereka daripada Jakarta ke Kalimantan. Itu pun memberi kesan kepada sektor harta tanah negara. Dan sekarang kerajaan juga telah mula dengan adanya prasarana baru, kita ada buat highway yang baru di sana, lebuh raya yang baru, sedikit sebanyak semua jujuran ataupun jajaran highway tadi itu akan memberikan positif impact kepada pembangunan sektor harta tanah. Itu sebenarnya petunjuk kepada pemulihan ekonomi negara. Baik, saya tertarik dengan perkara ini dan saya nak lihat bagaimana strategi yang boleh dimainkan oleh kerajaan dalam masa yang akan datang, melihat kepada projek-projek baru yang akan dibuat ini, kerana kita tidak mahu ianya sekadar tinggal projek saja tetapi tidak ada sambungan kepada hilang-hilan yang ada di kawasan tersebut. Itu saya katakan tadi, bila kerajaan buat projek jangka masa panjang, mereka dah fikir, itu kita panggil strategic planning, structure plan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Jadi dengan contoh macam tadi, kita buat lebuh raya Pen Borneo tadi, sebenarnya dampak kepada pembinaan lebuh raya, dia bukan hanya pembinaan infrastruktur semata-mata. Dengan adanya lebuh raya accessibility yang baik, kita akan boleh mewujudkan peluang-peluang kerjaya baru dengan pembinaan industri. Kawasan industri akan berkembang. Kemudian kita akan ada sektor-sektor lain, sektor komersial. Bila semua lebuh raya ini siap dibina, automatik dia akan memberi perkembangan kepada sektor hartanah. Dan ini sebenarnya yang rakyat, terutama di Sabah dan Sarawak, dan juga dengan pembangunan di negara jiran. Apabila Indonesia memindahkan, tadi saya kata, pusat pentadbiran kerajaan mereka, ibu negara mereka daripada Jakarta ke Kalimantan, itu adalah satu signal baru bahawasanya sektor harta tanah di sebelah Sabah dan Sarawak akan berkembang pesat juga pada satu hari nantilah. Okey, baik doktor, akhir sekali apa harapan doktor tentang pelaksanaan belanjawan ini secara ringkas? Okey, kalau dari segi harapan kita sebagai rakyat, kita semua sebagai rakyat, sebenarnya kita memujilah apa yang telah, inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan, dan kita merasakan ini adalah satu fasa pemulihan. Selepas kita berdepan dengan COVID-19, itu bukan mudah untuk sesebuah negara, bukan sahaja Malaysia tapi juga seluruh dunia. Sekarang kita telah berdepan dengan masalah inflasi, kenaikan inflasi, dengan peluang pekerjaan yang tidak begitu banyak pada masa ini. Jadi sebenarnya sektor hartanah ini kena bergerak sejajar dengan hasrat kerajaan tadi, sebab hartanah ini sektor yang memberikan dampak besar. Contoh, kalau katakan kita nak tahu pemulihan ekonomi, dari mana kita lihat? Daripada perkembangan sektor hartanah. Lagi banyak transaksi hartanah, lagi tinggi pembangunan hartanah, itu menunjukkan negara kita ke arah pembangunan yang lebih baik. Dan tidak lupa juga petunjuk prestasi pasaran BSKL juga antara petunjuk kepada pemulihan ekonomi negara. Jadi kita mengharapkan belanjawan pada 2023 dapat diimplementasikan kepada golongan sasar, dan kita harap tidak berlaku ketirisan supaya semua rakyat, apa yang dijanjikan oleh pihak kerajaan dapat tertunai. Itu saja. Baiklah, terima kasih Dr. Siti Hafsah Zulkarnain, pensyarakanan daripada UiTM, insya-Allah kerana berkongsi pengetahuan bersama kami. Baiklah, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, ni satu program saya kira dia sangat sesuai untuk Helena, jiwa-jiwa seni ni.
Okey, kali ini kita nak bercakap tentang Hari Kraf Kebangsaan, Hari Kraf Negara yang akan berlangsung pada 1 hingga 13 Mac ini di Kompleks Kraf Kuala Lumpur daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam kalau cuti sekolah kan? Cuti sekolah, dan ini adalah tempat yang mungkin anda semua, ibu bapa, boleh bawa anak-anak anda untuk belajar dengan lebih lanjut tentang apa kraft-kraft yang ada di Malaysia. Dan untuk itu, kita bersama dengan tetamu kita, Puan Ainu Syam Haji Ramli, Ketua Pengarah Kraft Tangan Malaysia. Dekat depan kita ni dah ada, dan juga ni antara bahagian barang-barang kraft tangan yang akan dibawa juga di sana nanti. Ni sebahagian, ni bukan sebahagian, sikit 1/10 mungkin daripada apa yang akan dipertontonkan. Okay, untuk permulaan ni kita nak bercakap tentang memahami lebih lanjut berkaitan tentang jabatan ini sendiri ataupun agensi ini sendiri. Saya nak memahami tentang peranan yang diambil ataupun yang dilakukan Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia. Mungkin boleh terangkan dahulu tentang perkara ini. Terima kasih Didi. Untuk makluman penonton Didi dan juga Halina dan juga penonton kita pada pagi ini, Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia adalah merupakan agensi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, yang mana tugas utama kami adalah untuk membangunkan industri kraft negara. Jadi Kraft Tangan Malaysia, ringkasnya senang kita sebut Kraft Tangan Malaysia, ditubuhkan di bawah Akta 222, yang mana kami ini berperanan untuk membangun dari aspek pembangunan produknya, dari aspek keusahawanannya, pengeluarannya, dan juga akan menyentuh kepada aspek pemasaran. Bila dah buat produk yang cantik-cantik, of course kat mana nak dipasarkan. Jadi kami juga berperanan untuk membantu usahawan kita yang berdaftar dengan Kraft Tangan Malaysia untuk memasarkan produk kraft mereka. Jadi Hari Kraft Kebangsaan ini merupakan salah satu inisiatif yang diusahakan di Kraft Tangan Malaysia bagi membantu usahawan kita untuk memasarkan terus kepada pengguna. Okey, dan kita nak memahami proses pemasaran itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Kraft Tangan Malaysia dalam memperkasakan komuniti untuk memperkenalkan kraft-kraft mereka ke mata dunia? Okey Lina, saya mula daripada awal. Dalam rantaian industri kita, kita bermula dari segi pembangunan produk. Okey. Di Kraft Tangan Malaysia kita ada perkedalaman, di mana kami menghasilkan rekan-rekan baru hasil daripada penemuan-penemuan kajian yang kita laksanakan, kajian seperti kajian bahan, kajian teknik-teknik baru, bagi membolehkan usahawan-usahawan kita ni lebih berketerampilan, lebih maju lagi dari aspek pembangunan produk sendiri. Takkanlah nak buat produk-produk yang warisan sahaja all the time kan. So kita akan menghasilkan rekan-rekan supaya mereka boleh menghasilkan produk yang lebih cantik, pelbagai produk untuk ditawarkan kepada pembeli, di mana bagi tujuan untuk kita nak meningkatkan permintaan terhadap produk kraft kita. Itu dari segi aspek pembangunan produk. Jadi sebagai contohnya, macam tahun lepas kita menghasilkan kajian bahan baru, di mana kita menggunakan bahan semula jadi tempatan untuk menghasilkan batik. Batik. Antara bahan yang kita gunakan apa? Bahan yang digunakan bahan semula jadi. Kalau batik ni sinonimnya kita akan menggunakan resin untuk kita nak menghalangkan warna bagi menghasilkan reka corak. Jadi kami telah membuat kajian bagaimana sebagai bahan alternatif lah, instead of pakai resin, kita menggunakan tanah liat. Tanah liat yang boleh dapat daripada di kawasan-kawasan yang di kampung-kampung kita di mana ada tanah liat, seperti contohnya di Perak, memang sinonim dengan tanah liat yang boleh menghasilkan seramik, tetapi kita menggunakan tanah liat ni sebagai bahan penghalang warna. Kita panggil batik clay. Bila kita dah buat kajian, bermakna ada resipi-resipi yang digabungkan untuk menghasilkan kajian. Jadi apabila penemuannya berjaya, so kita akan berkongsi dengan usahawan kita lah. Jadi kita akan ajar bagaimana cara penggunaan clay ni, tanah liat ni, untuk diterapkan kepada kain untuk menghasilkan batik. So kita jenamakan sebagai batik clay. Jadi tak payah pakai lilin, kita batik clay yang mana lebih eco-friendly lah. Sebab
tanah kan. So dia boleh bila kita basuh pun tidaklah mengganggu ekosistem negara kita. Itu antara barangkali yang akan dipamerkan juga di dalam sambutan hari yang akan dihadirkan di Hari Kraft Malaysia ini selama 13 hari. Sudah pasti. Mungkin nak cerita juga berkaitan dengan program ini. Apakah keunikan yang akan dibawa ketika hari kejadian? Keunikannya, Hari Kraft Kebangsaan ni tahun ni merupakan penganjuran kali ke-20. Di mana permulaannya kita bermula pada tahun 2003. Tak ramai masa tu, hanya sekitar dalam 110 orang usahawan saja yang menyertai Hari Kraft Kebangsaan yang pertama tahun 2003. Janaan pendapatan pun masa tu dalam 300,000 lebih saja. Jadi dari setahun ke setahun program ini telah mendapat sambutan yang sangat menarik. Dan tahun ini merupakan penganjuran kali ke-20 di lokasi yang sama, di Kompleks Kraft Kuala Lumpur, di lokasi yang sama. Tapi kita nak tahu antara aktiviti yang dijalankan, kita tahu bahawa antara target market kita adalah remaja dan juga kanak-kanak. Kita nak biarkan pendedahan itu bermula daripada awal. Apa tarikan untuk golongan-golongan ini? Dan kalau saya lihat kat sana tu ada interactive craft. Ada berbagai aktiviti ditawarkan kepada pengunjung. Selain pada jualan of course memang sangat banyak, dan juga produk-produk baru, di mana tadi yang saya cakap designer kita menghasilkan rekaan baru. So masa inilah usahawan-usahawan kita akan memasarkan produk-produk keluaran baru, produk-produk baru yang mereka keluarkan dalam berbagai bidang. Kita ada tekstil, kita ada hasil rimba, hasil logam, hasil tanah dan juga aneka. So kalau contoh tekstil, batik, bulan puasa pun dah dekat, hari raya pun dah dekat. Halina boleh, Halina. Amat sesuai. Ambillah peluang ni Hari Kraft Kebangsaan untuk kita mendapatkan tekstil yang cantik-cantik untuk kita buat baju raya. Kalau bimbang dari segi upah jahit, kadang-kadang tukang jahit dah tak nak terima. Di Hari Kraft Kebangsaan kita dah ada baju siap yang boleh terus pakai untuk hari raya nanti. Kita ada batik cantik-cantik, kita ada songkek, kita ada tenun, berbagai-bagai busana yang boleh digayakan semasa hari raya nanti, dah boleh. Dan juga bukan sekadar pakaian untuk dewasa, pakaian kanak-kanak pun ada. Jadi banyak kepelbagaian produk ditawarkan di sana, seperti hasil rimba, ukiran kayu, anyaman mengkuangnya, ribu-ribunya, berbagai. Kalau nak cerita tu berbagai-bagai. Ribuan produk kraft yang cantik-cantik ditawarkan semasa Hari Kraft Kebangsaan. Ini juga kalau kita tengok kat belakang ini pun boleh kita jadikan sebagai hiasan meja makan, boleh letak lauk, boleh kita hidangkan. Nak letak duit raya dalam tu pun boleh juga kan. Biskut raya boleh tak? Itulah bagi saya nanti. Untuk maklumat Lina, ini merupakan produk daun serdang daripada Sabah, di mana kalau asalnya kalau kita tengok dibuatnya lebih kurang macam tudung dan warnanya warna tradisional, tetapi dengan inovasi yang baru, rekaan baru dan juga penggunaan warna-warna yang baru. So inilah dijadikan kita boleh panggil mangkuk tingkat, ataupun kita boleh letak untuk sempena bulan puasa, untuk letak kurma, untuk letak untuk raya, untuk letak manisan-manisan, dan juga untuk dijadikan cenderamata. Betul. Untuk dihadiahkan kepada keluarga dan juga rakan-rakan kita. So produk kraft ni bukan sekadar untuk digunakan harian, tapi boleh juga dijadikan produk cenderahati. Untuk pengunjung dan juga untuk pelancong lah, sebab kita kan di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Jadi produk kraft ni merupakan produk pelancongan juga, merupakan salah satu produk pelancong untuk pelancong kita bawa balik ke luar negara. Jadi saya yakin Hari Kraft Kebangsaan yang merupakan signature event kita, memang paling besar yang kita anjurkan. Kita bawa usahawan kita seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak. So tak payah pergi jauh-jauh, dapatkan daripada Kompleks Kraft Kuala Lumpur. 13 hari kita sediakan kepada pengunjung untuk dapatkan produk kraft. Di samping nak melihat semualah aktiviti yang kita sediakan, macam tadi Halina kata interactive craft, memang banyak kita sediakan interactive craft. Tambahan musim cuti sekolah,
lokasi Kompleks Kraft Kuala Lumpur semasa Hari Kraft Kebangsaan memang sesuai untuk bawa keluarga berkunjung. Ibu ayah boleh shopping baju raya, anak-anak boleh buat interaktif. Boleh lah, DIY. boleh menganyam, dia ada mencantik batik boleh. Boleh mencantik batik, membuat tekatan. Didi pernah buat tekatan? Tekatan, apa dia, anyaman, sulaman, berbagai-bagai, dan juga ada permainan tradisional untuk anak-anak lah. So kraft tangan Malaysia untuk semua. Untuk tahun ni kita bertemakan ini kraft Malaysia. So kita nak memperkenalkan produk kraft Malaysia kepada masyarakat kita. Okay. Dan saya tak silap saya berdekatan dengan Kompleks Kraft Kuala Lumpur tu, kalau malam ada banyak food truck yang boleh kita lepas dah tengok kraft boleh lah lepak makan-makan dan sebagainya. Untuk maklumat Halina dan Didi juga, di kraft tangan bukannya kita sekadar sediakan produk kraft saja. So kita ada pengisian lain, kita bawakan aktiviti demonstrasi kuih-kuih tradisional, kuih macam-macam yang kita pun tak pernah nampak, tak pernah tengok di especially di Kuala Lumpur ni. Pepena, berbagai-bagai kuih tradisional. Sebut saya tak tahu apa tu. Pepena pun macam mana kuih ni? So dapatkan di Kraft Tangan Malaysia di Kompleks Kraft Kuala Lumpur sempena Hari Kraft Kebangsaan. InsyaAllah datang beramai-ramai 13 hari akan berlangsung. Menu cita rasa banyak di sana, disediakan nasi kerabunya ada, berbagai-bagai yang kita boleh datang, penat shopping, kita boleh duduk-duduk santai-santai, masuk balik. Okey, baik. Baiklah, terima kasih Puan Ainusyam Haji Ramli, pengarah Kraft Tangan Malaysia, atas kesudian berkongsi tentang Hari Kraft Kebangsaan. Dan kita nak berehat seketika, kami tinggalkan anda sebentar lagi tentang bekalan ayam dan juga telur. Cukup ke tak? Saksikan. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua penonton Bernama TV. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan telah mengesahkan bahawa bekalan ayam serta telur di Malaysia adalah mencukupi bagi menampung permintaan tinggi menjelang bulan Ramadan ini. Menterinya, Datuk Seri Mohamad Sabu, berkata pihak kementerian telah berbincang dengan peternak ayam dan pengusaha telur berkaitan masalah yang mereka hadapi, antaranya kekurangan pekerja asing. Pihak kerajaan dengan kerjasama Immigration, Polis dan Kementerian Sumber Manusia akan memudah cara supaya pengusaha terbabit boleh mengambil lebih banyak pekerja, katanya pada sidang media selepas merasmikan program jelajah agro-tourism dan agro-youth di Padang Kota Lama, Pulau Pinang baru-baru ini. Beliau berkata, kelonggaran syarat pengambilan pekerja yang dilaksanakan kerajaan, antaranya melaksanakan pemutihan terhadap pekerja asing tanpa permit. Muhammad berkata, kenaikan harga makanan ternakan seperti soya dan jagung juga menjadi punca bekalan terjejas. Ketika ini, jagung dan soya masih lagi diimport. Buat masa ini, jagung yang ditanam di Malaysia tidak sesuai untuk dibuat makanan ayam. Namun kita sudah mula menanamnya di Perlis, dan tahun ini kita akan buat secara besar-besaran supaya tidak perlu lagi import sebagai langkah mengawal harga ayam, katanya. Sekian saja laporan saya di Pulau Pinang. Terima kasih. Okay. InsyaAllah cukup. Bekalan ayam, nak bulan puasa, telur. nak raya lagi, insya-Allah cukup. Menterinya pun sendiri pun mengatakan ya cukup, insya-Allah lah. Kita harapkan tidak akan ada isu. Baik, itu berkaitan dengan ayam dan juga telur. Kita nak beralih ke tentang satu usaha ataupun minat, daripada minat tu menjadikan kerjaya dan akhirnya memang terhib. Terus sebab macam bila tengok kat sebelah saya, okey, rupa-rupanya orang hebat ni tahu, dia fighter ni tahu. Okey, kita bersama dengan Ais Syaukat Fonseca dari Gusti Kepengarahan Filem.
Macam perbezaan sangat jauh beza tu. Ataupun lebih dikenalikan sebagai Putra Nusantara, Prophet of Pain. Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Tapi kita nak tahu juga pengalaman awal macam mana menyertai dunia pro wrestling ni yang sebenarnya tak ada pun kat Malaysia ni. Macam mana? Jadi macam asalnya memang pro wrestling tak wujud kat Malaysia. Dan memang daripada kecil berminat nak jadi wrestler. So macam saya memang daripada kecil dah pasal niat jadi seorang wrestler. Sampai dekat sekolah menengah, sampai college, walaupun belajar ambil diploma makmal perubatan semua, tetap nak jadi pro wrestler. So akhirnya sekali saya buat keputusan, saya pergi USA, ambil ilmu dekat sana, bawa turun kat Malaysia dan buka industri wrestling sendiri dekat sini. Hebat, mampu tak? Kalau tak ada kat sini, dia bawa daripada Amerika Syarikat. Minat tu bermula, masa minat awal-awal tu banyak tengok ni lah tonton rancangan itu jadi permulaan tu. Biasanya bila kecil dululah, masa umur 4 tahun lagi saya boleh ingat lagi. Abang saya biasa sewa tape VHS zaman dulu tu kan. Dia akan sewa tape-tape WWF pada zaman tu. So satu keluarga tengoklah saya dengan adik-beradik semua. Jadi macam bila membesar tu selalu tengok wrestling bersama adik-beradik, itu jadi makin lama makin minat. Tapi nak membawa nak membawa sukan pro wrestling ni ke Malaysia, saya pasti ada cabaran-cabaran yang perlu dilalui. Orang kata penolakan daripada masyarakat sekitar ke apa sahaja, dan mungkin nak kongsikan dari segi cabaran itu sendiri. Betul lah tu. Biasanya cabaran yang paling besar ialah nombor satu, orang kita sendiri tak support produk kita sendiri. Jadi macam biasanya mereka suka bandingkan dengan WWE, sebab WWE dah lama wujud, lebih 100 tahun. Lepas tu sana industri je dah besar. Jadi bila mereka tengok produk tempatan yang terdiri daripada wrestler-wrestler daripada Asia Tenggara ni, mereka rasa seperti kita tak sama level dengan mereka, macam WWE, ataupun kita cuba tiru WWE. Tapi hakikatnya industri ni besar. Kat Jepun pun ada satu industri berbilion dolar. So saya nak cuba bawa benda tu ke Malaysia dan cuba jadikan satu benda yang normal lah. Apa perbezaan sebenarnya antara WWE dan juga pro wrestling ni? WWE ialah pro wrestling, WWE ialah branding dia, World Wrestling Entertainment. Tapi ada juga yang macam memandang rendah sikit lah dekat pro wrestling ni kan, sebab katanya not a real fighter, ni semua lakonan. Baik masuk MMA, itu lebih macam orang kata sukan yang a real sport lah. So bagaimana nak mengatasi pemikiran orang macam tu? Benda tu memang standard lah. Memang itu adalah komen yang paling biasa saya akan dapat online. So biasanya pada saya simple je. Banyak orang ni kena alihkan mindset mereka yang pro wrestling ni adalah hiburan. Kita ni adalah seperti seni persembahan dan bukan combat sport. Jadi bila korang bandingkan combat sport dengan seni hiburan, dia dua benda yang sangat berbeza. Dia contohnya seperti Zul Arifin berlakon dalam filem Sangkar tu. Nak suruh dia masuk dalam MMA. Betul-betul. So persamaan ni macam tu. Dia dua bidang yang betul-betul berbeza. Saya ni adalah penghibur, tapi saya menghiburkan orang menggunakan tubuh badan saya. Itu nombor satu. Dan nombor dua ni, saya sendiri train macam seorang atlet. Kalau korang follow IG saya, boleh tengoklah saya hari-hari training daripada Isnin hingga Ahad setiap pagi. Kadang-kadang 3 jam hingga 6 jam saya training. Dan jaga makanan sampai kena menjadikan tubuh fizikal saya sihat. So pro wrestlers are actually athlete. Cumanya kita bila atas dalam ring tu, kita lebih kepada persembahan untuk nak menghiburkan penonton. Sekarang buat masa ini di negara Malaysia, selepas daripada awal dulu kita tak ada kan benda ni, kemudian kita ada dah dimulakan. Bagaimana situasi landscape di Malaysia ketika ini? Alhamdulillah makin lama makin maju. Kita punya peminat makin ramai. Dan show-show yang biasa kita buat ni memang akan penuh. Jualan tiket akan laris. Dan yang paling best ni sekarang ni, Malaysia ni ataupun company Impact Wrestling dianggap sebagai one of the best dalam Asia Tenggara. Kenal tak Nur Phoenix Diana? Saya nampak pernah ada viral sebelum ni. Wrestler pertama yang berhijab. Inilah coach dia. Betul lah tu. Bolehlah kita bercoach lepas ni. Dan jumpa kejayaan baru. Tapi kita nak memahami juga antara dunia Gusti dan juga dunia pengarahan filem ini. So macam mana dia transisi kedua-dua bidang ini? Asalnya sebenarnya memang daripada bidang filem lah. Memang daripada kecil saya dah macam dalam industri. Saya berlakon dalam drama opah zaman dulu tu. Lepas tu 3R, Impian Iliana, semua daripada dulu lah. Lepas tu macam saya daripada situ saya naik jadi technical crew. Daripada technical crew saya buat jadi stunt. So dekat stunt saya banyak terlibat dalam filem-filem dululah, macam Bini-Bini Gangster, KL Gangster dan seangkatan dengannya. Sampailah tahun 2018 saya naik pangkat jadi pengarah aksi. So daripada pengarah aksi tu naik pangkat jadi pengarah. Dan saya difahamkan juga ada masuk wrestling of
kejap. Reality of Wrestling. Ini rancangan reality di Amerika Syarikat yang bermula pada tahun lepas. Betul. So macam mana penglibatan dalam reality of wrestling ni? So yang tu salah satu pencapaian saya banggalah sebab pada masa tu saya 2022 saya satu-satunya anak seni Malaysia yang keluar dekat TV kat Hollywood. Saya seorang yang keluar dekat channel CW. CW ni adalah satu channel yang besar dimiliki oleh CBS dengan Warner Brothers. So apabila terlibat dengan rancangan reality of wrestling ni, alhamdulillah lah, saya rasa macam saya dapat bawa culture Melayu saya ke sana sebab bila saya keluar ke sana saya pakai tanjak, pakai jaket songket. So bila ke sana ramai orang baru tahu ni bangsa apa ni. Sebab Asia Tenggara memang dah famous tu, macam Filipino ramai, Vietnamese ramai. Tapi bila bangsa Melayu ni diorang tak pernah tengok. So bila saya keluar dengan identiti Melayu tu, baru diorang macam macam menarik ni. So mampu tak Gusti tengkolok semua? Belum lagi sampai you. Okey, buat masa ini melihat kepada apa yang sedang berlaku ini, perancangan masa akan datang bagaimana pula tentang perkara ini? Okey, jadi macam pada 11 Mac nanti kita akan buat persembahan called Impact Wrestling Dominion. Itu nanti berada di Aswara, panggung Eksperimen Suara. So ini akan melibatkan wrestler daripada Australia, daripada Filipina dan juga wrestler tempatan kita sendirilah daripada Malaysia. Dan kemudian selepas daripada itu pada bulan 5 dan bulan 6 saya akan pergi ke Jepun dan juga USA untuk teruskan perjuangan membawa nama dan culture Malaysia ke arena antarabangsa lah. Kalau kita tengok gambar yang dipaparkan dalam kaca televisyen pada ketika ini dengan real pemakaian tudung kolok Ayas ni, itulah pemakaian masa macam beza sikit So bila macam lebih kacak di bertengkolok dan juga bersongkit ini. Dia bila dalam gelanggang saya satu persona yang berbeza, tapi bila depan mata inilah in character lah. In character. Patutlah dia ada perbezaan yang nyata. Itulah seni persembahan dia kan. Okey, dan projek terkini selain daripada kita tengok yang akan berlangsung pada di Aswara itu dan juga akan ke Bangkok dan Bangkok pula tak Jepun. Apa lagi dari segi bidang filem pula? Okey, dari bidang filem saya ada mengarah satu filem baru. Tajuk dia Empat. Itu akan keluar sekitar bulan 5 bulan 6 insya-Allah. Dan selain daripada itu saya juga terlibat dalam banyak skrip development sebab saya juga seorang skrip doktor kat Malaysia ni, di mana banyak production house hantar skrip saya. Saya baca dan go through dan restructure balik skrip tu supaya dia punya penceritaan lebih kukuh lagi. Bakat dia luar biasa. Dia buat dah. Okey, filem Empat ini apa kisah dia? Okey, so sinopsis sikit lah kan. Okey, so filem Empat ni lah berkisahkan pasal 4 orang kawan. Dan hidup dia orang diganggu oleh sejenis saka. Tapi cerita saka dia ni is based 100% daripada research saya mengenai ciri-ciri jin dalam Islam. Okay. So, dia adalah genre seram. Genre seram, betul. Saya tak nak lobby lah kalau kalau yang melibatkan gaduh-gaduh, saya teringin nak jadi gangster. InsyaAllah. Bila kalau dapat projek saya akan roger. Tak dapat tak. Okey. Slow je masuk Okey. Okey. Dan bercakap tentang industri filem dan sebagainya, bagaimana kita nak meningkatkan mutu dan kualiti filem kita sampai ada orang mempersoalkan bila kita nak masuk Hollywood. Artis adalah 2-3 yang dah masuk Hollywood, tapi filem kita tu. Jadi macam benda pertama based on observation pengalaman saya. Macam saya sendiri pernah terlibat dalam production Hollywood tajuk Strike Back musim ke-7, di mana saya adalah terlibat dalam tim stand utama projek itu. Jadi bila saya borak dengan producer kat sana, bayangkan mereka TV series satu episod bajet mereka adalah 2 juta USD. Satu episod 2 juta USD. 2 juta USD. Satu episod. Kadang-kadang satu scene boleh ambil masa seminggu untuk siap. Jadi itu adalah disebabkan mereka ada bajet, mereka invest satu nilai yang tinggi, willing to invest. Betul. Tapi benda tu kat Malaysia ni kita tak ada luxury benda tu. Kita tak ada kebebasan untuk berkarya, kita tak ada masa untuk berkarya sebabnya bajet kita kurang. So mungkin macam kerajaan boleh, nombor satu paling penting sekali is pada pendapat saya lah ada cukai hiburan 25% untuk untuk investor. So bila kita nak suruh investor invest dalam filem amount yang tinggi, bila mereka kira balik macam mana keuntungan mereka, contohnya panggung nak ambil 50%. Lepas tu kerajaan kita bayar lagi 25%. So bila banyak sangat kena cut ni, investor nak invest tinggi pun rasa takut.
So bila kita terdapat investment yang tinggi, itu sebab kita terdapat nak berkarya dengan baik. So tak boleh nak bandingkan produk Malaysia ni dengan Indonesia, dengan Thailand, dengan Korea, sebab mereka semua bajet berjuta USD. Dekat Malaysia ni filem paling tinggi mungkin yang average dalam 1 juta 2 juta tu average, tapi ramai yang buat filem bawah bajet 1 juta. So bayangkan perbezaan 1 juta ringgit dengan contoh 4 juta ringgit, macam mana hasil kualitinya. So dekat situ kita kena faham yang investment dalam filem tu kena tinggi. Tapi in order for that to happen, nombor satu is kita perlu dibantulah. Film industry needs to be helped. Okey, itu antara sebahagian daripada yang perlu dilakukan. Baik, selepas ini sudah direct filem pun sudah. Dah dapat sudah juga. pelakon tambahan pun sudah. Apa lagi yang mungkin rasa nak dilakukan tetapi belum dapat lagi peluang tersebut? Okey, jadi daripada segi pro wrestling, saya dah dilamar oleh banyak syarikat besar kat USA. Jadi kemungkinan besar memang saya ada niat nak ke sana dan fokus kerjaya saya di sana, sebab dekat sana nombor satu industri dia besar, nombor dua bayaran dia dengan dia punya nilai mata wang jauh lebih tinggi daripada kita. Faham. Tapi my main dream, impian utama saya adalah untuk masuk WWE, sebab itu adalah platform yang paling besar dan berjuta orang menonton. Jadi sebagai seorang artis performer yang bila masuk gelanggang tu, saya nak karya saya tu dilihat oleh berjuta orang. Sebab bila kita dalam ring tu, kita sebenarnya bercerita menggunakan tubuh badan kita. So saya nak tengok, biar berbaloi lah sakit badan ni untuk berjuta orang tengok. Saya dapat menghiburkan lebih ramai orang lagi. Dan tak ada ke perancangan macam nak melahirkan lebih banyak lagi Phoenix ke the new Red ke the new. InsyaAllah memang macam saya ada akademi sendiri, Impact Wrestling, Impact Wrestling Ground Zero nama dia, di mana saya melatih bakat-bakat baru. Tapi biasanya daripada 10 orang ataupun 20 orang yang berdaftar, biasanya kat ujung-ujung tu akan tinggal seorang dua je. Sebab pro wrestling ni memang susah daripada segi fizikal dan mental. Ramai orang ingat macam berlakon je. Tapi daripada segi fizikal memang kita train macam level atlet antarabangsa. Sebab bila korang dah graduate, biasanya saya akan cuba importkan kepada USA. So untuk sampai ke USA tu memang kena ada kualiti seperti seorang atlet antarabangsa. Jadi memang training dia sangat brutal. InsyaAllah Halina boleh. Tadi Saya nak kan hanya mampu- air bagian ni. Okey. Saya hanya mampu tersenyum bila dia cakap ada 2-3 orang yang terlepas. Saya macam saya antara orang yang bukan kat situ. Hari ni pasal esok keluar dah. Jangan macam tu Halina. Okey, baik. Saya pukul saya cukup baik daripada Ayah Syaukat Fonseca dari Gusti Kepengaruhan Filem. Kita harapkan agar industri ini akan terus berkembang dan doakan jugalah kerjaya dan juga keinginan yang beliau ingin lakukan akan membuahkan hasil. Semoga Malaysia lebih dikenali selepas ini melalui daripada apa yang beliau lakukan. Betul. Amin. Okey, itu saja yang dapat kami kongsikan untuk hari ini 28 Februari 2023. Terima kasih kerana menonton dan diharapkan segala perkongsian yang kami sampaikan memberi manfaat kepada anda hari ini ataupun di masa akan datang. Saya Dina Syah Salim mengundur diri. Saya Helena Pelawi. Bye. Di pagi hari terus bangkit yakin berdiri.